warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bapak Jamaah sekalian, hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam satu tajuk di bawah Undang-Undang Agensi, iaitu hak dan tanggungjawab ejen kepada prinsipal. Just to recap back, kita telah belajar berkaitan tentang Undang-Undang Agensi. Kita telah melihat apakah dimaksudkan dengan ejen, apakah yang dimaksudkan dengan prinsipal. Kemudian kita melihat tentang ejen ganti. Seterusnya kita susuli dengan sub-ejen. Dan kemudian kita juga melihat kepada beberapa pembentukan agensi. Antaranya pembentukan agensi melalui pelantikan secara nyata, tersirat, ratifikasi, pembentukan secara ejen perlu dan sebagainya. Tapi hari ini, mari kita fokuskan pemerhatian kita kepada satu lagi tajuk yang cukup penting, iaitu hak dan tanggungjawab ejen kepada prinsipal. Untuk pengetahuan anda semua, tajuk ini merupakan tajuk di antara tajuk yang famous untuk final exam. Soalan ini pernah keluar dalam bentuk struktur, di mana apabila nanti kita melihat tentang tanggungjawab ini, saya kira mempunyai lebih kurang 9 tanggungjawab ejen kepada prinsipal. Dan pernah satu ketika di dalam final exam, ia keluar dengan 9 tanggungjawab tersebut, di mana anda perlu menyokong jawapan anda dengan section dan juga kes beserta dengan 9 tanggungjawab tersebut. Sangat ngeri kan? Dan kamu tahu siapa yang buat soalan tu? Itu sudah pastilah saya yang membuat soalan ini. Namun pada tahun-tahun dan juga semester berikutnya, soalan ini kita melihat dari sudut justifikasi untuk pelajar menjawab, dan sudah pasti pelajar agak sukar menjawab walaupun soalan itu boleh dikategorikan sebagai straight to the point. Dan bolehlah dikatakan kalau soalan ini keluar di dalam final exam, ia hanya memerlukan kepada 5 tanggungjawab ataupun 4 tanggungjawab yang perlu kamu hafal sekiranya soalan itu struktur dan perlu disokong dengan section dan juga kes. Baik, mari kita teruskan kelas kita pada hari ini dengan hak dan tanggungjawab ini. Pertama, kita perlu memahami bahawa agensi wujud melalui perjanjian antara prinsipal dan juga ejen. Ini sangat jelas. Kalau anda boleh flashback apa yang telah kita bincangkan tentang berapakah jenis kontrak yang wujud di dalam undang-undang agensi, kalau anda masih lagi ingat, ada 2. Yang pertama, kontrak agensi, iaitu perjanjian antara prinsipal dan juga ejen. Yang kedua, kontrak di antara prinsipal dan pihak ketiga. Namun hari ini kita nak lihat tentang ejen itu sendiri. Hak-hak dan tanggungjawab seorang ejen adalah bergantung kepada syarat-syarat kontrak agensi, sama ada secara nyata atau tersirat. Baik, ini boleh difahami bahawa kontrak agensi itu mempunyai syarat tersirat dan juga syarat nyata. Syarat nyata ialah syarat di mana telah diterangkan di dalam kontrak tersebut. Manakala syarat tersirat pula, syarat di mana tidak dinyatakan di dalam kontrak, namun undang-undang menganggap bahawa ejen mempunyai hak dan tanggungjawab tersebut kepada prinsipal. Okey. Dan bagaimana undang-undang melihat? Maka undang-undang telah menggariskan hak-hak tersirat itu melalui section 164 ataupun 164 hingga section 178 Akta Kontrak 1950. Hak yang pertama ataupun tanggungjawab yang pertama yang perlu ada bagi ejen ialah mematuhi arahan-arahan prinsipal. Ia menjadi satu kewajipan kepada ejen mematuhi arahan prinsipal sekiranya arahan tersebut tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada. Undang-undang yang dimaksudkan ini terlalu luas. Antaranya termasuklah undang-undang jenayah, undang-undang perlembagaan dan sebagainya. Yang penting, mestilah arahan tersebut tidak bercanggah dengan undang-undang. Sekiranya mana-mana ejen gagal untuk mematuhi arahan prinsipal, maka ejen tersebut telah dianggap sebagai melakukan kemungkiran kontrak ataupun pecah kontrak.
dalam bahasa Inggeris disebut sebagai breach of contract. Maka bila mana berlakunya kemungkinan kontrak, maka ejen bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang ditanggung oleh prinsipal. Okey. Ini boleh dilihat melalui Seksyen 164 Akta Kontrak 1950, di mana ia menggariskan dengan jelas bahawa ejen perlu mematuhi arahan prinsipal dan ejen akan bertanggungjawab kepada semua kerugian yang dialami oleh prinsipal sekiranya ejen tersebut tidak mematuhi arahan dan dianggap sebagai telah melakukan kemungkiran kontrak. Maka ejen perlu membayar ganti rugi dan sekiranya ada untung daripada ejen, maka ia perlu ditolak. Ia perlu dipulangkan untung tersebut dan komisionnya akan ditolak. Ini dapat dilihat melalui kes Trupin lawan Bilton. Di mana di dalam kes ini, ejen gagal mengambil insurans untuk kapal prinsipal seperti mana yang telah diarahkan oleh prinsipal. Dan dalam kes ini, apa yang berlaku ialah tiba-tiba kapal itu telah hilang. Maka mahkamah memutuskan bahawa ejen bertanggungjawab ke atas kerugian yang dialami oleh prinsipal kerana kegagalannya mematuhi arahan prinsipal tersebut. Maka untuk dalam bahasa mudahnya, cuba anda semua bayangkan seorang prinsipal, katakanlah anda mempunyai sebuah kereta yang mahal, anda seorang bos, anda seorang majikan dan anda ada seorang ejen anda. Anda bagi tahu kepada ejen anda, saya baru beli kereta ni dan saya nak kamu pergi bayar insurans hari ini juga. Tiba-tiba ejen tersebut mungkin mengambilnya secara lewat, take for granted. Dia pun tak renew ataupun dia pun tak dapatkan insurans bagi kereta tersebut. Ditakdirkan tiba-tiba kereta yang kau beli dengan jumlah katalah RM1 juta, kereta Ferrari, tiba-tiba kereta tersebut telah dicuri dan hilang. Maka ketika itu, orang yang bertanggungjawab terhadap kehilangan tersebut bukanlah pencuri. Memang pencuri adalah salah, tapi ejen tersebut. Kerana apa? Kerana ejen tersebut tidak mengambil insurans dan sudah pastilah kita selaku pemilik atau pemunya kepada kenderaan tersebut tidak boleh untuk dapatkan claim insurans, untuk memohon insurans kerana tidak ada insurans kereta tersebut. Kalau hilang pun hilang atas tanggungan sendiri. Dan ketika itu, ejen bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh kita. Begitu juga dengan kes Bostock lawan Janine, di mana ejen telah membuat tempahan barang melebihi daripada apa yang telah diarahkan oleh prinsipal. Okay, maka mahkamah memutuskan bahawa ejen bertanggungan atas tempahan yang lebih itu. Makna kata di sini, kalau katalah kita seorang penjual nasi lemak. Kita bagi tahu kepada pekerja kita kata pergi beli beras 5 kilo. Tiba-tiba ejen kita ataupun pekerja kita tu pergi beli beras 10 kilo. Maka ketika itu bolehlah dikatakan bahawa ejen kita gagal untuk memahami arahan kita, maka harga beras selebihnya iaitu 5 kilo bakinya perlu ditanggung oleh ejen tersebut kerana dia telah melebihi daripada apa yang telah diarahkan oleh prinsipal. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita fahami di awal hak yang pertama tadi, iaitu ejen tidak bertanggungjawab mematuhi arahan prinsipal yang salah di sisi undang-undang, yang bercanggah di sisi undang-undang, seperti mana kes Cohen lawan kita, di mana ejen telah diminta oleh prinsipal untuk bertaruh, untuk main judi. Mahkamah memutuskan bahawa tidak perlu bagi ejen mematuhi arahan prinsipal kerana kegiatan berjudi atau bertaruh itu bersalahan dengan undang-undang. Okey, itu hak yang pertama. Kita teruskan kepada hak yang kedua, iaitu menjalankan kerja dengan berhati-hati dan penuh usaha serta menggunakan kebolehan tertentu yang dipunyainya. Baik, sila rujuk kepada Seksyen 165 Akta Kontrak 1950, di mana dalam Seksyen 165 Akta Kontrak 1950
ia menceritakan bahawa seorang ejen itu mestilah menggunakan kemahiran yang dia ada dalam menguruskan perniagaan agensi bagi mengelakkan sebarang kerugian yang akan ditanggung oleh prinsipal dalam tugasannya. Jika seorang ejen bertindak sebagai profesional yang mempunyai skill tertentu, dia mestilah menunjukkan skill yang sepatutnya ada pada orang yang berada dalam kerjaya sepertinya, melainkan prinsipal telah tahu tentang kerjaya. Baik, kalau kita lihat secara umum Seksyen 165 ini, kita agak kurang faham apakah yang dimaksudkan dengan menjalankan kerja dengan berhati-hati. Jadi saya nak bawa kepada anda semua contoh yang boleh kita fikirkan bersama apakah dimaksudkan dengan menjalankan kerja dengan berhati-hati. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sini ialah sekiranya kita mempunyai suatu kemahiran, satu skill ataupun kita ni merupakan seorang profesional yang mestilah menjalankan tugas kita dengan profesional, maka wajib kita menjalankannya secara penuh kemahiran yang ada. Kes yang boleh dirujuk ialah kes Keppel lawan Wheeler, di mana ia melibatkan tentang ejen jualan rumah. Mahkamah telah memutuskan bahawa Wheeler telah melakukan kemungkiran kontrak agensi sebagai ejen kerana tidak memaklumkan tawaran baru kepada Keppel. Maka ejen tersebut iaitu Wheeler telah diminta oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi atas perbezaan tawaran tersebut. Baik, di dalam kes ini apa yang kita boleh fahami ialah Wheeler selaku ejen jualan rumah. Jadi ejen jualan rumah ni dia bertanggungjawab untuk menjual rumah yang dipunyai oleh Keppel. So Wheeler ini tidak memaklumkan tentang tawaran baru iaitu harga rumah yang lebih tinggi yang telah dijualnya kepada pemilik rumah tersebut. Katakanlah sebagai contoh analogi untuk memahami kes ini, anda adalah jurujual ataupun juru lelong ataupun jurujual kepada rumah saya. Saya ingin menjual rumah saya dengan harga RM50,000. Tiba-tiba anda berjaya menjual dengan harga RM60,000. Maka di situ terdapat perbezaan iaitu RM10,000. So bila mana terdapat perbezaan secara RM10,000, anda perlu memaklumkan tawaran baru itu kepada saya. Sekiranya anda tidak maklumkan, maka anda perlu membayar RM10,000 itu kepada saya. Dan saya berhak untuk membawa kes tersebut ke mahkamah.